Terima kasih Ustaz Mak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua. Saya teringat bila lihat kepada tajuk rasuah politik kepada satu pengalaman saya waktu berada dekat UK dulu. Ada seorang mantan menteri. Jadi dia main minum dekat Bayswater kan, TZ. Jadi waktu tu ada bersama saya seorang ahli politik muda di UK yang baru lepas bertanding tapi beliau kalah. Jadi mantan politik yang merupakan rakan saya juga, mantan menteri dan rakan saya juga. So dia kata, dia bagi cadangan. Cadangan kita, I can teach you how to do politics. Ya, pengalaman banyak lah menteri kan. Dia kata yang pertama kena jaga kebajikan konstitusi. Buat gini, buat gini, buat gini. Tapi dia tak cakap pasal bom yang Syekh Kadir cakap tu lah kan. Tapi dia kata buat gini, bagi gini. Jadi reaksi daripada rakan saya dari politik muda daripada UK lah, terkejut besar. Dia kata, that's corruption, that's bribery. Kalau aku buat macam kau buat, aku masuk penjara. Dia kata, aku tak akan boleh bertanding dalam politik. Dia kata dekat UK, apa yang korang buat tu menyanggahi norma politik yang sihat, menyanggahi politik bertamadun. Jadi saya pun jadi rasa tak tahulah kau ni cerita benda yang realistik dalam suasana Malaysia ke tidak. Dan mungkin menteri tadi dalam kerangka pemikiran Malaysia ada cara sendiri. Malaysia boleh kan? Jadi teringat antara kata-kata menteri itu. Dia kata orang nak datang kahwin pun datang cari dia, anak nak pergi masuk universiti datang cari dia, bagi duit. Itu rasuah kan? Tapi kalau kita tak buat gitu, orang tak undi saya lagi nanti. Jadi benda tu satu perkara yang kalau di negara maju memang satu perkara rasuah, perkara terkutuk. Cuma bagaimana suasana di Malaysia? Jadi sesuatu yang pelik. Saya pun suka memahami. Waktu ni saya baru pulang daripada Mesir. Mungkin di Mesir lagi parah lah. Di airport saja masuk pun kena bagi kan. Di tepi jalan dan sebagainya saya cuba buat legil dan banyaklah halangan-halangan dilalui sampai nak meninggalkan Mesir. Tapi yang menawaknya bila kita menghadapi masalah, jumpa dengan orang di kedutaan pun dia kata bagi je 50 genih tu, 50 genih ni 50 pound apa Egypt, selesai masalah. Saya kata ini orang yang pihak berkuasa ajar saya macam ini orang. Kemudian pelajar sana yang belajar syariah pun kata ni ustaz kalau ada masalah bagi je orang duit. Jadi saya kata ini apa sudah jadi dunia ini kan. Di mana silapnya? Jadi bila kita nak bincang tentang rasuah politik pada hari ini, agak menarik. Saya pun berminat lah untuk jadi moderator. Dan saya rasa tuan-tuan pun menantikan orang yang paling sesuai nak bicarakan. Dan seperti biasa, perbincangan kita 3 minit pertama saya akan bagi pada setiap ahli panel untuk definisikan apakah rasuah politik itu. Sebab saya sendiri, saya confused dengan suasana politik di Malaysia. Sebagai rakyat jelata, sebagai orang biasa, bukan ahli politik, orang tak terlibat dengan SPRM dan sebagainya, saya agak keliru. Mengikut mentaliti apa yang kita pelajari, kita rasa itu rasuah. Tetapi di Malaysia itu tidak rasuah. Jadi 3 minit pertama akan diberikan untuk mereka bawa definisi. Pusingan kedua pula saya akan impose soalan seperti biasa. Dan pusingan ketiga langsung kita berikan kepada penonton untuk bertanya seperti biasa. Dan biasalah ada sambut menyambut, bola akan dibalikkan, disambut, ada yang akan jadi penjaga gol, itu biasa. Dan seperti biasa saya mengharapkan daripada penonton sekalian untuk dapat mengekalkan tahap ketamadunan kita dan juga dapat berbudi bicara sebagai orang Malaysia. Jadi tanpa melengahkan waktu lagi, saya rasa soalan yang pertama untuk semua kita ikut urutan, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan rasuah politik? Silakan Dr. Syukri. Okey, terima kasih Dr. Moderator, ahli panel. Apa khabar kanan kawan-kawan?
tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Kerangka karena sudi menjemput saya mewakili Isbrahim pada hari ini. Saya tu sekarang tuan-tuan, saya tak ada pengalaman dalam hal-hal wacana ni, benda-benda ni. Kerja saya siasat tangkap orang. Selama 27 tahun itu kerja saya. Wacana-wacana ni ini pertama kali. Tapi saya beranikan diri, saya datang pada hari ini sebab saya nak share pengalaman saya. Saya nak cerita terus terang tuan-tuan, nothing to hide. Supaya tuan-tuan faham. Supaya tuan-tuan faham kerja kami, masalah kami. Setakat yang boleh saya cerita, saya cerita. Jangan sampai saya masuk okat tak lah. Okey. Betul tak? Betul. Okey. Tak gitu. Silakan. Okey. Sebenarnya jangan tunjuk. Kalau saya katakan sebenarnya tak ada rasa politik. Tak ada rasa politik. Dalam undang-undang pun tak sebut pasal rasa politik. Yang rasa ini adalah melibatkan individu. Kami SPM, kami siasat bukan ke atas orang politik, ke atas orang bukan politik. Kami siasat adalah ke atas individu yang terlibat dalam rasuah. Kami tak tengok siapa yang terlibat itu. Itu tugas kami. Yang orang duk kata rasuah politik ini, bagi saya lah, saya rasa ialah rasuah yang melibatkan ahli-ahli politik. Itu sebenarnya yang orang katakan rasuah politik. Tak gitu. Jadi kalau kita tengok rasuah politik ni, kalau orang cakap pasal rasuah politik ni, doktor, orang selalu kaitkan dengan pilihan raya ataupun pilihan parti. Sebenarnya tak. Dia tak di situ saja. Banyak lagi melibatkan ahli politik, itu banyak melibatkan dalam hal-hal projek dan pembangunan. Peruntukan adun atau peruntukan MP. Ini juga melibatkan ahli politik. Jadi kalau kita tengok rasuah politik melibatkan ahli politik pembangunan, dia punya trend dia tu dia berubah ikut musim. Berubah ikut musim. Secara puratanya setahun kami terima maklumat ke atas orang politik yang dikatakan disyakiti berrasuah ni tak sampai 50 pun setahun. Tapi kalau masuk musim pilihan raya tuan-tuan, dia mendadak naik lebih 200 maklumat. Macam tu juga kalau masa pemilihan parti. Cuma bezanya antara vote buying untuk pilihan raya dengan pilihan parti lain sikit. Di mana dalam rasuah yang melibatkan semasa pilihan raya, maklumat yang diberi itu adalah oleh parti lawan. Ini biasa. Tapi kalau dalam pemilihan parti itu sendiri, kawan makan kawan. Ini yang berlaku. Jadi dia terdapat ciri-ciri yang ketara perbezaannya antara rasuah politik dengan rasuah bukan politik. Saya sebut rasuah politik sini adalah rasuah yang melibatkan ahli politik. Dia terdapat ciri yang amat berbeza dan ketara kita tengok. Kalau rasuah-rasuah yang melibatkan bukan ahli politik dan umum, orang yang datang beri maklumat selalunya datang senyap-senyap. Dia tak akan dedah diri dia. Dia tak akan berani dedah diri dia. Sebaliknya dia akan minta lagi protection under visa law. Ini orang yang jujur, datang betul-betul nak bantu SPM, nak bantu negara, nak cegah rasuah. But trend hari ini kalau rasuah melibatkan politik, dia lain sikit. Dia meriah. Bila melibatkan ahli politik ni, orang yang datang tu dia bukan datang seorang dia tahu. Dia tak senyap-senyap. Dia datang macam mana tu? Dia bawa rombongan dia 3 bas. Tak, bukan setakat tu je. Dia bawa reporter, cameraman sekali. Ini yang berlaku sekarang. Semakin lagi hebat. Lagi 2 bulan dia nak lapor, dia dah masuk dalam blog dia. Kami akan laporkan kepada semen. Kami sekarang dalam proses mengumpul segala bukti. So cukup 2 bulan, cukup sebulan ada bukti. Dia datang bawa reporter, bawa segalanya. So datang baik rekod segmen balik. Keluar saja segmen tu, doktor. Dia pun buat press statement. Ini yang kami hadapi.
Jadi setakat tu doktor, sebab lepas tu saya nak masuk apa kesan yang berlaku lepas tu doktor. Okay, thank you. Cuma sebelum kita pergi kepada analis seterusnya, definisi tadi rasuah politik hanya melibatkan orang politik. Bagaimana pula kalau pihak kehakiman atau pihak keselamatan yang terlibat dengan isu politik, adakah ke rasuah politik juga? Dia doktor jangan kata. Undang-undang menyebut sesiapa saja. Jadi kita tak lihat siapa, adakah orang tu hakim atau orang politik. Sebab undang-undang mengatakan sesiapa saja. Jadi kata termasuk dalam undang-undang kita, masuk di sini, yang saya nak sebut sini bahawa rasuah ni dia tak mengambil kira ideologi politik, jawatan, agama, bangsa, warna kulit, dia tak ambil kira. Sebab rasuah is jenayah, tuan-tuan. Rasuah is jenayah individu. Rasuah adalah melibatkan integriti individu. Okey. Terima kasih Dato'. InsyaAllah seterusnya wakil NFC, wakil PKR. Tak sebab selalu keluarkan soal kapan namanya ada NFC kan. Okey, Dato'. Silakan, saudara Mesti. Terima kasih. Saya NFC sama doktor dalam. Dia soal definisi, soal pemahaman mengenai rasuah ini. Saya setuju dengan apa yang Datuk sebut tadi. Rasuah simple. Rasuah di segi pemahaman rakyat ke, tanyalah ahli akademik ke, ialah apabila seseorang, badan atau individu menyalahgunakan kuasa yang ada padanya untuk kepentingan peribadi. So sebab itu kita ada rasuah, parking kereta mungkin ada rasuah, di gerai mungkin ada rasuah, kalau biasa. Cuma di Malaysia tumpuan lebih kepada rasuah politik kerana banyak kuasa itu berpusat pada orang politik. Jadi dan rasuah politik ini di segi pemahaman, dari segi undang-undang satu perkara itu. Dari segi pemahaman rakyat ini besar rasuah politik dari segi kuasa yang disalahgunakan oleh seorang menteri, contohnya untuk memberikan projek kepada kawan dia walaupun kawan dia tak pernah ada pengalaman, contohnya dalam soal NFC. Itu rasuah politik juga. Rasuah politik dari segi bom, seperti yang Sri Abdul Kadir Syafadil kata, bom masa pilihan raya bagi 200-300 ringgit. Itu rasuah politik, membeli undi. Tetapi ada juga rasuah politik yang sekarang ini jadi persoalan besar di Malaysia, ialah apabila mereka yang berkuasa memberikan janji-janji yang walaupun perkara itu belum diberikan lagi, tetapi boleh mempengaruhi keputusan yang memberi kelebihan kepada dia. Contohnya janji Perdana Menteri, I help you, you help me. Itu satu perkara yang cukup besar di negara-negara lain. Di negara-negara lain, itu adalah satu rasuah. Contoh dia sekarang ini kontroversi yang berlaku di United Kingdom. Apabila Perdana Menteri David Cameron, dia berjumpa dengan beberapa orang potential donor, orang yang kononnya nak duduk dan hanya untuk lunch, tidak ada pertukaran apa-apa, itu pun dikira sebagai satu rasuah politik. Jadi sebab itu bila Karangkraf bagi topik rasuah politik, persepsi atau realiti, dia betul-betul tepat. Sebab dalam konteks Malaysia, rasuah politik ada yang persepsi, ada yang realiti, dan kedua-duanya sangat penting. Realiti yang berlaku betul, ada kes-kes yang mana melibatkan salah guna kuasa, ada yang dah masuk penjara, ada yang dah jatuh jawatannya. Tetapi soal yang saya rasa Datuk, SPRM dan seluruh ahli politik terpaksa berhadapan sekarang ini, yang sama penting ialah soal persepsi juga. Tidak cukup dalam masyarakat kita sekarang kalau pihak yang berkuasa, termasuklah ahli politik sendiri, menunjukkan bahawa hanya realitinya sahaja, hanya yang dari segi undang-undang sahaja, tidak ada korupsi, tidak ada pola rasuah. Kerana mentaliti dan persepsi rakyat kita bahawa selama 50 tahun, 54 tahun kita merdeka, rasuah ini sudah sebati dengan diri ahli politik, dengan masyarakat politik dan sebagainya. Persepsi ini yang perlu kita tangani dengan baik, termasuklah yang saya sebut tadi. Perlu ada satu ketetapan yang jelas tentang cara bagaimana kempen pilihan raya diadakan. Projek-projek ini segera ini. Esok nak pilihan raya, saya tak minta pun jalan depan rumah saya. Dah ada jalan naik tangga pun ada jalan sekarang, contohnya.
Kalau ini yang masyarakat dan juga generasi baru, generasi saya tidak boleh menerima, dan persepsi ini perlu diperbetulkan. Ada generational gap di antara mungkin yang selama ini merasakan selagi tidak diberi kontrak kepada seseorang itu bukan corruption, tetapi pandangan masyarakat sekarang itu dikira rasuah. Sebab itu tugas SPRM contohnya memang makin mencabar. Ini yang retorik dan juga polemik dalam masyarakat kita antara bilis ditangkap, jerung terus terlepas. Kerana ini persoalan persepsi dengan realiti. Realitinya rakyat tahu SPRM cuba sedaya upaya. Kerajaan ada NKRA, lepas ni YB tu baca ke NKRA dari tadi. NKRA pasal rasuah contohnya, ada NKRA. Ada orang ditangkap. Realitinya memang ada pembaharuan ke arah untuk kita banteras rasuah. Tetapi persepsinya tidak begitu. Kerana ada beberapa kes yang cukup besar, yang common knowledge, yang dah berpuluh-puluh tahun orang bincangkan. Kekayaan menteri itu, anaknya pakai Porsche contohnya dan sebagainya. Yang ini persepsi jerung terlepas, bilis kena. Itu persepsi antara rasuah politik yang saya rasa kita patut ambil peluang selepas ini cuba untuk bingkai dengan lebih baik. Tetapi bagi saya, rasuah politik jelas sesiapa yang menyalahgunakan kedudukannya untuk kelebihan pribadi, tak kiralah harta untuk bagi kontrak sapu sampah di satu kawasan kecil sekalipun, itu sudah termasuk sebagai rasuah politik. Okey, apakah kalau sebelum kita pergi pada orang mendalan, itu untuk orang berkuasa salah guna kuasa, tapi kalau orang yang ingin pergi ke kuasa membuat offer tertentu agar dapat pergi ke kuasa tersebut. Beza dah, okey. Ini yang satu ada perbezaan. Orang yang berkuasa bila dibuat tawaran esok dia boleh bagi. Orang yang belum berkuasa ni boleh buat janji saja, tak tentu lagi boleh dapat. Itu satu perbezaan yang jelas. Itu bukan rasuah. Sebab itu saya sebut tadi perlu ada ketetapan yang jelas. Apa yang dibenarkan dalam perkempen, yang mana yang secara jelas melanggar etika dan dikira rasuah, yang mana tidak. Tapi dalam soal inilah sebenarnya kalau perlembagaan diambil kira, dilaksanakan dengan baik, kita tak timbul soal rasuah politik masa berkempen. Sebab sepatutnya semasa pilihan raya, caretaker government yang sepatutnya berkuasa. Caretaker government kalau ikut nilainya, kalau ikut dasarnya, tidak boleh membuat janji-janji atau melaksanakan projek yang besar dalam tempoh berkempen itu. Ini akan beri satu, orang kata, even playing field, ya? Pembangkang dua pakatan yang disekap, Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat. Kalau masa pilihan raya umum ke-13 nanti dipanggil, caretaker government yang diketuai mungkin oleh ketua setiausaha negara betul-betul hanya pastikan kerajaan berfungsi secara autopilot tanpa komit perbelanjaan yang besar, tanpa hamba wang, maka janji yang dibuat oleh Pakatan Rakyat sama dengan janji yang dibuat oleh Barisan Nasional tanpa ada kuasa eksekutif untuk dibuat selepas itu. So, yang itu lebih kepada manifesto pilihan raya. Tetapi bagaimanapun, ini soal persepsi dan soal vague. There is a very blurry line between manifesto, janji dan sebagainya. Yang ini yang kita perlukan lebih banyak diskursus macam ini, lebih banyak bantuan Dato' SPRM supaya ada satu kerangka yang jelas, yang mana rasuah politik, yang mana manifesto pilihan raya. Okey, terima kasih Saudara. Jadi kita terus kepada Dato' Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Malaysia. Dato' Solusi. Wakil Rafizi. Kita baru mendengar 5 minit opening remarks daripada Dato' Syukri dan Saudara Rafizi, dan nampaknya kita masih lagi terkekang dengan politik seolah-olah rasuah itu adalah milik satu parti saja. Saya bersetuju dengan Dato' Syukri, rasuah politik itu tidak wujud, dan malah saya setuju juga dengan pandangan Dato' Syukri tadi yang mengatakan rasuah yang dibuat oleh orang politik, itu ada. Tapi saya nak tambah lagi satu kategori, rasuah yang dipolitikkan. Kalau katakan rasuah politik, pada saya rasuah yang dipolitikkan. Okey, kita mendengar tadi, saya tidak mau datang ke sini dan terlibat dalam perbahasan yang lebih mirip kepada politik.
Kerana rasuah ini isu yang merentas sempadan kepartian, dan kita tidak boleh meletakkannya sebagai satu tugasan kepada kerajaan pun. Ianya adalah satu tanggungjawab yang harus dipikul bukan saja oleh kerajaan, pembangkang, NGO dan juga rakyat terbanyak. Okey, kalau nak cerita tentang apa namanya tadi ini, soal rasuah politik semasa pilihan raya, saya kira waktu pilihan raya general election, masalah itu tidak begitu besar sebab keseluruhan negara itu sedang berada dalam keadaan mood pilihan raya. Yang dibangkitkan oleh saudara Rafizi tadi ialah pilihan raya kecil yang mana apa namanya ni, janji-janji dibuat dan sebagainya. Tapi saya tengok tadi saudara Rafizi tidak menjawab soalan yang berusi, bila mana janji yang diberikan kepada janji yang melangit dan bulan dan bintang yang mungkin tidak boleh dilakukan. Ini banyak di Sabah. Di Sabah ada janji bulan dan langit. Dan itu pada saya juga adalah satu rasuah. Kerana rasuah ini ada rasuah positif. Saya bagi jalan, undi saya itu. Satu lagi ialah rasuah yang mengatakan si fulan ni sekolah rasuah, jahat, zalim. Lepas itu bagi undi pada saya. Itu pun saya rasa pada pengamatan saya adalah satu rasuah, satu jenis rasuah. Rasuah politik. Rasuah politik. Dengan hanya mengatakan pihak sebelah sana itu jahat, zalim, salah guna kuasa. Jadi itu pun juga kerana akhirnya mereka mahukan undi. Okey. Saya nak bawa refresh memory ini untuk pengajaran kepada kita semua. Kerana saya tidak mahu hanya dikatakan rasuah itu UMNO, Barisan Nasional, MCA dan MIC. Kalau kita tengok di Hulu Selangor contoh, kerajaan negeri adalah kerajaan PKR, Pakatan Rakyat, dan saya terlibat dalam pilihan raya Hulu Selangor, daerah kecil, dan dibuat pada 17 hingga 25 April tahun 2010. Tetapi untuk maklumat saudara Rafizi, Menteri Besar datang, dia umum macam-macam. Dia umum bonus kepada ketua kampung di daerah Hulu Selangor saja pada waktu itu. Dia umumkan quit rent, abolishment of quit rent juga pada waktu itu. Dan lepas itu mengumumkan, Datuk Seri Anwar datang ke Hulu Selangor mengumumkan pemberian 100,000 title tanah untuk Hulu Selangor. So, jadi sebab itu saya katakan tadi ini berlaku kepada dua-dua belah pihak dan kita harus stop. Tapi saya belum lagi masuk kepada satu rasuah politik yang agak besar, iaitu menjanjikan syurga apabila mengundi satu-satu parti. Itu adalah rasuah politik yang terbesar. Jadi rasuah politik memang ada. Kalau dikategorikan begitu, saya lebih terbuka berlapang dada untuk mengatakan mungkin ada. Untuk menjadikan wacana ini lebih fokus kepada apa yang diminta oleh Tuan Pengerusi. Ya, saya rasa itu sajalah buat pembukaan ini. Okey, Dia menarik bila mula-mula Datuk mulakan dengan tidak ada rasuah politik, bersetuju dengan Datuk, dan kemudian akhir Datuk kata ada rasuah politik. Agak benar. Saya katakan definisi untuk memudahkan Tuan Pengerusi mencari poin-poin ataupun kesimpulan yang diminta oleh Tuan Pengerusi. Itu yang saya katakan tadi. Pada saya tidak ada seperti mana yang dikatakan itu. Tapi kalau untuk tujuan kita berada dalam wacana ini untuk mencari kecerahannya ataupun kesimpulannya, kalau kita nak katakan ada rasuah politik, maka saya berlapang dada, ya, untuk menerima itu sebagai satu asas kepada perbincangan kita pada malam pada petang ini. Terima kasih Datuk. Jadi kita nak dengar apa pendapat intelektual pula tentang rasuah politik. Silakan, Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara moderator, para ahli panel yang di sana, para hadirin yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sinar Harian atas undangan ini. Saya menghargai undangan ini. Kali ini saya dapat memenuhi dia. Para hadirin yang budiman, dalam tempoh 3 minit ini saya bangkitkan 3 perkara. Yang pertama, definisi rasuah politik. Rasuah politik itu terpulang pada keadaan. Ada 2 keadaan politik di mana rasuah politik ini muncul sebagai satu cabaran kepada masyarakat kita. Yang pertama,
Selepas parlimen dibubarkan dalam tempoh kempen, sekiranya ada calon-calon parti-parti politik yang menjanjikan sesuatu kepada pengundi dan menggunakan janji itu untuk dapat sokongan mereka, itu memang jelas rasuah. Itu yang dimaksudkan dengan rasuah politik mengikut definisi yang diguna pakai di tempat-tempat tertentu. Yang kedua, rasuah politik yang berlaku sepanjang masa. Dan apa yang dimaksudkan saya? Rasuah politik yang saya maksudkan ini lebih serius daripada rasuah politik pada musim kempen, yaitu syarikat-syarikat, individu-individu yang kaya yang menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh ahli-ahli politik dan pentadbir-pentadbir dari segi projek, kontrak dan sebagainya. Ini pada khidmat saya jauh lebih serius dari segi dampaknya pada masyarakat, dan ini berlaku di mana-mana. Ini membawa saya kepada faktor yang kedua, bahawa dalam konteks negara kita, rasuah politik wujud dari segi dua-dua kondisi yang disebutkan tadi, yaitu musim pilihan raya dan juga rasuah politik yang berlaku sepanjang masa, yaitu melalui kontrak yang dibagi kepada syarikat-syarikat tertentu, sama ada ahli politik ataupun ahli-ahli ekonomi dan sebagainya. Itu berlaku di negara kita. Dan sekiranya kita kaji secara adil, dua-dua terlibat, Barisan Nasional dan pembangkang, dua-dua terlibat. Bagi pembangkang, kerana mereka baru berkuasa di negeri-negeri tertentu, ini ada pengalaman baru, dan oleh kerana ini ada pengalaman baru, mungkin mereka tak begitu pandai, tak begitu mahir untuk keadaan-keadaan tertentu. Saya bagi contoh, di sebuah negeri yang dikuasai oleh pembangkang, mengikut kabar angin yang disebarkan di kalangan mereka yang tahu tentang keadaannya di negeri ini, walaupun mereka ini selalu tekankan soal tentang ketulusan dan sebagainya, tetapi selepas mereka dah memeteraikan janji-janji tertentu secara terbuka, selepas itu mereka mengadakan mesyuarat secara sulit antara pemimpin-pemimpin politik tertentu dan pemaju-pemaju tertentu untuk mendapat sokongan kewangan untuk kegiatan parti-parti politik mereka. Ini berlaku mengikut sumber-sumber tertentu. Dan yang saya sebut di sini bahawa ini ada fenomena yang berlaku di pihak pemerintah, di pihak pembangkang. Jadi membawa saya kepada faktor yang ketiga. Bagi masyarakat madani, masyarakat sivil di masyarakat Malaysia, yang penting kita harus memahami bahawa rasuah adalah satu persoalan besar yang menghadapi mereka yang berkuasa di mana-mana pun, ataupun mereka yang inginkan kuasa. Rasuah ini berlaku, dan kita tidak boleh mengatakan hanya parti itu atau parti ini yang terlibat. Ini adalah soal rasuah, seperti mana dikatakan oleh Abraham Lincoln. Ini satu petikan yang cukup menarik. Abraham Lincoln dalam bahasa Inggeris, dia kata, Lincoln, the true test of a person's character, iaitu ujian yang sebenar tentang karakter seorang individu, is not when he is in adversity, bermakna bila dia susah. That's not the test. The real test is, ujian sebenarnya is when he has power, bila dia ada kuasa. Dan most of the time, most of us, we fail. Terima kasih. Okey. Sebelum kita pergi pada pusingan kedua, dalam dua kategori yang Dr. Chandra berikan, saya rasa macam ada numpung untuk ruang ketiga. Di luar suasana pilihan raya, di luar suasana syarikat-syarikat besar dan sebagainya, tetapi dalam daily basis, day-to-day basis, bagi orang politik ataupun orang yang inginkan kuasa politik, biasanya lah rakyat akan lihat mereka, terutamanya mereka yang adun lah kan. Kerana parlimen berkibat sekali. Anak nak kahwin, mereka akan pergi jumpa ahli politik, minta duit. Anak nak pergi luar negara akan minta politik, dan ahli politik pun kalau pergi ke rumah orang kahwin, dia kena bagi. Itu masuk rasuah politik kan? Ya, bagus soalan yang saudara moderator bangkitkan tadi. Bagi saya, dalam konteks negara-negara yang sedang membangun, konsep kebajikan sebagai satu dimensi
daripada khidmat seorang Dun ataupun ahli parlimen, ini adalah perkara biasa. Mereka terpaksa memenuhi permintaan daripada beberapa pihak. Itu benar rasuah. Saya tak menganggap itu sebagai rasuah. Saya tak menganggap itu sebagai rasuah kerana ini berlaku di beberapa negara-negara di mana sebagai tugasnya, sebagai kewajipannya dalam keadaan tertentu, dia terpaksa memenuhi tugasnya, iaitu perkahwinan, mayat dan sebagainya. Dia terpaksa memenuhi permintaan daripada pihak-pihak tertentu kerana keadaan masyarakat. Tapi doktor, bukankah keadaan itu akan menyebabkan ahli parlimen ataupun adun memerlukan income sampingan untuk mereka memenuhi tuntutan tersebut, dan ini akan membawa kepada rasuah? Tetapi kita harus pisahkan dua-dua soalan ini, ya, saudara moderator. Ya. Satu, peranannya dari segi kebajikan. Kedua, sumber-sumbernya. Dan sekiranya sumber-sumber ini disediakan oleh parti ataupun sumber-sumber ini datang daripada kerajaan, alhamdulillah. Tetapi sekiranya terpaksa mencari sumber-sumber yang lain, ada dua pilihan. Pertama, dia menyimpang daripada siratul mustaqim ini, ya, jalan yang lurus. Yang kedua, dia meletak jawatan kerana dia tak mampu. Dia tak mampu, dia meletak jawatan terus. Itu cara. Dan doktor tidak melihat dia akan membawa kepada rasuah yang nombor 2 tadi, syarikat akan masuk. Mungkin ini akan berlaku, tetapi itulah sebabnya saya berpendapat bahawa adun dan ahli parlimen kita harus sediakan gaji dan allowance yang secukup-cukupnya untuk mereka. Itu penting dalam politik kita. Dan yang kedua, kita juga harus memastikan bahawa dari segi derma ataupun dari segi sumbangan kita harus disiapkan kepada mereka. Itu penting. Jadi untuk setiap ahli parlimen, tanpa kira pembangkang ataupun kerajaan, mereka perlu mendapat peruntukan allowance yang sama. Yang sama. Terima kasih. Itu penting.